Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang pembangunan lestari. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Sebelum kita mengetahui konsep pembangunan lestari, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pembangunan ekonomi dan apa itu kelestarian alam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Secara umum, pembangunan lestari ditakrifkan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengkompromikan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Pembangunan lestari menggabungkan kelestarian ekonomi, masyarakat, dan alam sekitar dengan pembasmian kemiskinan dan kesaksamaan agihan pendapatan sebagai salah satu matlamat utama yang penting. Tambahan penduduk, proses pembandaran dan peningkatan kemajuan kerjaya merupakan faktor-faktor berlakunya pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi. Contohnya di kawasan Tanjung Malim. Jumlah penduduk yang semakin bertambah di kawasan ini menyebabkan pihak tertentu terpaksa menebang dan membersihkan kawasan hutan. Hal ini adalah untuk mendapatkan kawasan yang lapang bagi membangunkan kawasan perumahan dengan lebih banyak. Tambahan pula terdapat sebuah universiti di Tanjung Malim iaitu UPSI yang mempunyai permintaan yang tinggi terhadap kawasan perumahan baharu kerana sebahagian besar daripada pelajarnya perlu menyewa rumah sepanjang tempoh pembelajaran mereka. Selain itu, proses pembandaran juga berlaku bagi menjaga kebajikan penduduk di Tanjung Malim. Contohnya, pembangunan infrastruktur pengangkutan awam seperti KTM dan ETS dapat memudahkan para penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke suatu tempat lain. Terdapat juga pasar raya iaitu TF Value Mart telah dibangunkan bagi memudahkan penduduk di kawasan ini untuk mendapatkan perlengkapan dan keperluan harian. Faktor yang terakhir ialah kemajuan kerjaya. Para graduan kebanyakan lebih cenderung untuk mengambil kursus dalam bidang teknologi dan perindustrian moden berbanding dengan kemahiran peternakan dan pertanian. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap pekerjaan dalam sektor primer iaitu industri pertanian, kelapa sawit dan ladang berkurangan sehingga mengakibatkan banyak hutan atau kawasan pertanian terpaksa dirobohkan untuk pembangunan kilang atau pejabat besar. Tanjung Malim pada tahun 2010 memiliki 22 unit perindustrian dan 14 daripadanya terletak di kawasan perindustrian Proton yang terdiri daripada kilang Proton dan 13 vendornya. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai implikasi yang terjadi sekiranya pembangunan fizikal ini tidak dilakukan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Antara implikasi tersebut ialah pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran air. Pencemaran udara sering berlaku apabila aktiviti-aktiviti pembangunan dijalankan, misalnya aktiviti pembangunan kawasan perumahan dan aktiviti penambahbaikan struktur jalan raya. Apabila terdapat sesebuah kawasan yang sedang dibangunkan bagi tujuan membina kawasan perumahan, sudah tentu akan berlaku pembakaran terbuka secara besar-besaran bagi tujuan meratakan kawasan pembinaan dan membina struktur tanah yang baik. Pembangunan sektor perindustrian juga mendorong kepada berlakunya pencemaran ini sekiranya pengusaha kilang tidak memantau dan mengawal pembebasan asap daripada kilang mereka. Bagaimana pencemaran bunyi ini boleh berlaku? Aktiviti pembangunan sememangnya menggunakan jentera hidup. Pelbagai bunyi jentera dalam proses pembinaan boleh mengganggu ketenteraman penduduk setempat. Hal ini dapat dibuktikan apabila bunyi yang dikeluarkan oleh cerucuk-cerucuk besi yang ditanam dalam tanah untuk tujuan pembinaan bangunan tinggi dilakukan. Bukan itu sahaja. Jentera-jentera yang terlibat dalam kerja pembuatan jalan turut mengeluarkan bunyi yang kuat. Keadaan ini sememangnya mengganggu suasana masyarakat di kawasan tersebut. Pencemaran air yang kritikal juga akan berlaku apabila terdapat aktiviti pembangunan dijalankan. Hal ini berlaku disebabkan oleh sisa-sisa pepejal bahan binaan tidak diuruskan dengan baik oleh pengusaha dan buruh yang terlibat. Sisa-sisa tersebut akan disalurkan ke dalam sistem peparitan sekitar kawasan pembangunan.
Jadi, siapakah yang bertanggungjawab dalam menjaga dan mengekalkan pembangunan lestari? Semestinya, semua pihak perlu bertanggungjawab, termasuklah individu, kerajaan dan badan bukan kerajaan. Tetapi, bagaimanakah mereka boleh menunjukkan tanggungjawab mereka ke atas isu ini? Pertama, pihak individu perlulah bekerjasama dalam membantras aktiviti pembangunan yang mampu menjejaskan kelestarian alam. Individu perlu melaporkan segera kepada pihak berkuasa sekiranya mengesyaki terdapat sebarang aktiviti pembangunan yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua, proses penguatkuasaan perlu diambil dan diketatkan oleh pihak agensi kerajaan, khususnya Agensi Jabatan Alam Sekitar melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Individu yang terlibat secara langsung dengan sebarang aktiviti yang mencemarkan alam sekitar dan aktiviti yang berlawanan dengan segala peruntukan undang-undang yang ditetapkan di bawah akta ini perlu diberikan hukuman yang lebih berat dan lebih keras daripada sebelumnya. Ketiga, badan bukan kerajaan NGO seperti Sahabat Alam Malaysia SAM dan Persatuan Aktivis Sahabat Alam Malaysia KUASA perlu menyokong agensi kerajaan bagi mengekalkan pembangunan lestari. NGO boleh membantu kerajaan dengan melakukan pelbagai seminar dan kempen berkaitan pembangunan lestari dengan lebih giat dan berkesan. Badan-badan NGO juga boleh melakukan aktiviti-aktiviti penanaman semula pokok di kawasan-kawasan yang lapang. Kesimpulannya, pelbagai faktor yang mendorong kepada aktiviti pembangunan. Walau bagaimanapun, pembangunan ini boleh mendatangkan impak yang buruk kepada alam sekitar sekiranya tidak dilaksanakan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab bagi mengekalkan pembangunan lestari. Pembangunan lestari digiatkan semata-mata untuk mengekalkan keseimbangan yang dinamik antara populasi manusia dan bumi mengikut peredaran masa. Hal ini kerana di samping menggiatkan pembangunan ekonomi, generasi masa kini juga perlu mengekalkan sumber alam yang mencukupi untuk generasi akan datang.